Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Para muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan utama, marilah kita tingkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat-nikmatnya yang Ia telah kurniakan kepada kita. Dan di antara nikmat-nikmat Allah yang paling besar, yang paling agung adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Dan selalu diingatkan pada permulaan tazkirah ataupun ceramah untuk kita mensyukuri nikmat ini, iaitu nikmat iman dan nikmat Islam ini. Dan kerana ini merupakan nikmat yang paling besar dan yang paling agung. Satu ketika apabila sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhum jema'in, mereka duduk di dalam satu majlis, mereka memuji Allah, mereka mensyukuri akan nikmat iman dan Islam ini, maka Allah SWT telah kirimkan malaikat Jibril alaihissalam. Allah SWT telah mengirimkan malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi SAW untuk memberitahukan kepada mereka bahawa Allah SWT sedang membanggakan mereka di hadapan majlis yang lebih mulia, iaitu majlis para malaikat. Semoga Allah SWT golongkan kita di dalam golongan yang mana yang dimuliakan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah, barakallahu fikum, pada malam ini tazkirah yang diberi tajuk sifat-sifat solat yang khusyuk. Maka semoga Allah SWT kurniakan kepada kita untuk kita dirikan solat dengan mempunyai sifat yang khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa itu sifat solat yang khusyuk para jemaah, barakallahu fikum? Khusyuk iaitu dari sudut bahasa bererti tunduk, ataupun kita katakan dari sudut bahasa bererti merendah diri. Dan dari sudut istilah, khusyuk ini adalah hati yang mana yang sentiasa berpaut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dihadiri dengan perasaan harap dan takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di samping itu, khusyuk juga bererti anggota badan yang tenang. Anggota badan yang mana apabila kita mendirikan solat kita tidak bergerak kecuali dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang kita tahu, yang kita belajar, yang mana solat ini merupakan iaitu ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri ataupun ditutupi dengan salam dengan syarat-syarat yang tertentu. Ini merupakan khusyuk dari segi zahir. Tetapi khusyuk dari segi batin kita adalah apabila hati kita menghadap Allah dengan perasaan takut, harap, cinta, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana pada tazkirah yang lalu, maka saya telah ingatkan diri saya dan para jemaah semua, maka maksud ataupun kita katakan maqasid yang utama di dalam mendirikan solat ini adalah bagaimana solat itu dapat mencegah seseorang itu dari fahsyak dan munkar. Ini merupakan maksudnya. Dan ada maksud yang terlebih besar dari itu, iaitu bagaimana dengan solat kita, kita dapat menghubungkan diri kita dengan Allah. Solat ini merupakan satu alat yang dapat menghubungkan lisan kita, hati kita dan anggota badan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu Allah SWT berfirman supaya kita bukan hanya mengerjakan solat, tetapi bagaimana kita mendirikan solat. Bukan hanya solat tetapi mendirikan solat.
Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Taha ayat 14, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Maka Allah berfirman, sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah solah untuk mengingati aku. Jadi dari ayat ini maka kita dapat pelajari bahawa maqasid yang terbesar adalah untuk mendirikan solah untuk mengingati Allah. Dan di dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, kalau Allah Ta'ala, Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis solah inna solata tanha anil fasya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Maka Allah berfirman, bacalah wahai Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu daripada kitab, iaitu daripada Quran, dan dirikanlah solah. Sesungguhnya solah itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu adalah terlebih besar. Dan sesungguhnya Allah SWT mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi maksud daripada solah ini para jemaah barakallahu fikum, untuk kita menguji diri kita ataupun untuk kita mengintrospeksi diri kita ini, kesan daripada solat yang khusyuk ini adalah apabila kita dapat mencegah diri kita daripada fasyak dan munkar. Dan solat tidak akan dapat mencegah diri seseorang itu daripada fasyak dan munkar sekiranya solat itu tidak didirikan dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, dengan berhubung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan hati yang khusyuk. Sehingga kan Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Allah SWT telah berfirman di dalam Al-Quran, Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya telah beruntunglah, telah berjayalah, telah bahagialah orang-orang yang mana, orang-orang yang beriman, yang mana mereka khusyuk di dalam solat. Jadi orang-orang yang mana Allah SWT telah puji orang-orang yang beriman ini, yang mana bila mereka mendirikan solat, mereka mendirikan solat dengan keadaan khusyuk. Dan di dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman ini, wasta'inu bisabri wassalah. Allah SWT kata, Allah SWT perintahkan, carilah pertolongan dengan sabar dan solah. Wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Dan sesungguhnya solat itu sangat berat, amat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Maka telah ditanyakan kepada seorang alim, maka saya tidak ingat namanya, maka telah ditanyakan kepadanya, apa sifat solat yang khusyuk? Ataupun apa itu solat yang khusyuk? Maka dikatakan solat yang khusyuk itu bermula daripada salam hingga takbir. Jadi orang yang tanya ni, maka dia kata, kenapa tidak bermula daripada takbir hingga salam? Kenapa dari salam hingga takbir? Kerana apabila kita ingin tahu sama ada solat kita khusyuk, maka kita lihatlah keadaan diri kita setelah kita beri salam hingga ke takbir. Bagaimana keadaan kita? Bagaimana tingkah laku kita? Bagaimana hati kita? Adakah hati kita berpaut kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ada tak hati kita taat, patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Mata kita taat, patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Penglihatan kita, pendengaran kita, tangan kita, segala anggota badan yang Allah SWT kurniakan kepada kita ni, termasuklah hati anggota badan kita ni, ada tak benar-benar patuh dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi para jemaah barakallahu fikum, seperti mana juga yang telah dikhabarkan, iaitu ataupun kita katakan cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Ali bin Husain rahimahullahu taala, satu ketika, maka ketika dia ingin mengambil wuduk ataupun air semayangnya dengan wajah yang begitu pucat, apabila ditanyakan oleh keluarganya, kenapa muka kamu begitu pucat ketika mengambil wuduk? Maka dikatakan, atadruna baina yaday man akum. Jadi adakah kalian tahu di hadapan siapa yang aku akan diri?
Jadi hari ini bagaimana keadaan kita para jemaah barakallahu fikum pada malam yang mulia ini bulan Ramadan dan juga malam-malam yang kita akan lalui insya-Allah dengan izin Allah, bagaimana kita dapat memperbaiki amal ibadah kita khususnya solat. Kerana tema pada bulan Ramadan tahun ini adalah bagaimana kita dapat memajukan umat ini dengan menghayati solat. Semoga Allah SWT memberi taufik kepada saya dan pada antum semua. Barakallahu fikum. Allah SWT menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa-dosa kita, dosa kedua ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.